Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Alhamdulillah, berkasih pada semua tuan-tuan yang saya hormati, kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa karya, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung kitab kita Muhimmah fil Ilmil Hadis, bahagian yang kedua daripada Imam Al-Ghazali, kitab yang kita sebutkan Al-Mawa'izul Badi'ah fil Ahadis Al-Qudisiyah. Kita sambung pada muka surat 161, pelajaran yang keempat. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, barang siapa berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia, tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala melainkan dia semakin jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu hadis kudusi, kata Allah, yaqulullahu Ta'ala ya bani Adam, man asbaha hazinan ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dah. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, yaqulullahu Ta'ala ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, man asbaha, siapa yang pagi-pagi, asbaha ni kita sebut subuh, pagi-pagi lagi dah, hazinan, dia rasa sedih, dia rasa duka cita, dia rasa tak seronok ala dunia, dengan urusan dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah dia dengan Allah melainkan bertambah jauh. Ini pelajaran yang pertama yang disebut dalam hadis ni. Kalau kita baca dalam kitab ni tuan-tuan, Imam Ghazali dia tulis kitab ni, dia tak hurai apa. Dia tulis hadis kudusi ni sebiji dia tulis, dia tak hurai macam dia duk hurai dalam kitab Minhajul Abidin, dia hurai dalam kitab yang lain-lain, Ihya ke apa. Imam Al-Ghazali ambil hadis ni, dia letak dalam kitab dia, satu hak Nabi kata, hak itulah dia sebut, dia tak ulas. Pasal apa? Dia kata tidak ada sebarang ulasan lagi dah. Siapa-siapa pun bila baca hadis ni boleh faham. Man asbaha khazinan ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang pagi-pagi rasa sedih dengan urusan dunia, tak puas hati dengan urusan dunia, dia dengan Allah makin jauh, Allah dengan dia makin jauh. Sebab tu dalam kitab yang kita duk baca ni, mana dia ada hurai macam bahagian yang pertama dalam kitab Muhimmah. Dalam kitab Muhimmah tu dia hurai macam-macam, tapi dalam bab yang ni dia tak hurai. Dia tak sebiji, dia kata terlalu mulia untuk dihurai kali dia. Saya je pergi kata hurai pula dah. Kan? Tak sedar diri punya ustaz ni. Nak sebut kepada kita apa? Semua orang boleh faham hadis ni. Pagi-pagi hazinan, pagi-pagi duk merampus. Dia merampus pada isteri dia, merampus pada anak dia, merampus pada cuaca, duk marah dekat angin, marah dekat hujan. Orang nak pergi kerja pagi-pagi ni lah, hujan pula dah. Aduh. Orang nak pergi Padang lah, masa ni lah main banjir lah apalah. Duk banyak sangat. Satu. Yang kedua, hazinan, berduka cita pasal sakit. Duk cerita, buka tingkap, duk nyembang dengan orang sebelah. Aku kan larat lehau. Malam kan tidur. Tak tahulah, kata sepak, tak tahulah. Kalau tak tahulah tu saya duk cerita, duk dia. Pagi-pagi buka tingkap, duk nyembang dengan orang sebelah ni. Aku kan larat nak, malam tak tidur langsung lah. Kata tak tahulah penyakit apa, tak tahulah. Dah tak tahu duk diam angah. Orang yang pagi-pagi duk cerita, tak ada duit, tak ada kerja, tak ada, susah. Kata Nabi, Allah Ta'ala kata orang macam ni, dia dengan Allah tu makin jauh. Mana Allah tak suka dengan dia.
Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, kamu nampak yang dia nampak benda yang tak seronok. Yang Allah bagi dekat dia rumah, yang Allah bagi dia harta, yang Allah bagi dia anak, Allah bagi dia isteri, Allah bagi dia suami, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia macam-macam nikmat. Yang tu dia tak sebut. Yang dia sebut, yang dia tak seronok. Tuan-tuan yang saya hormati, bila ke minggu lepas ada seorang pengarah filem, dia datang jumpa saya sebab dia nak buat filem tentang saya. Lepas ni kita pakat ramai-ramai pergi panggung wayang, tengok cerita Ustaz Kazim. Hero dia saya. Baik. Dia tanya dekat saya, "Ustaz, penyakit Ustaz lagu mana?" Saya kata lagu ni, kejap lagu jazz, kejap lagu dangdut, macam-macam. Tak ada, maksud saya penyakit Ustaz ni macam mana? Macam tu, tak ada apa sakit, saya relax. Saya dengar Ustaz tak boleh tidur. Oh, tu makanan saya. Tak boleh tidur ni bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bertahun tak boleh tidur. Langsung tak tidur. Tak. Kalau nak tidur ni pun curi-curi je. Sebab tu saya seronok kalau tuan-tuan panggil saya ceramah di Pulau Pinang, saya seronok. Bukan seronok saya nak ceramah tu, seronok saya boleh tidur dalam kereta. Balik saya tidur, pi sekejap lagi pun saya tidur, balik sekejap lagi pun saya tidur. Saya hanya boleh tidur dalam kereta. Di rumah atas katil apa tak boleh tidur. Jadi dia tanya pada saya, "Ustaz rasa apa?" Tak rasa apa. Benda hak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada saya ni lagi banyak daripada susah tak boleh tidur. Sebab tu bila Allah Ta'ala bagi pada kita satu musibah, satu ujian, satu benda hak menyakitkan, kena tengok apa benda yang hak menjadikan seronok, menjadikan baik benda pada benda yang menyakitkan tadi. Saya kata dekat dia, "Bang, bila Allah tak bagi saya tidur, sebenarnya Allah suruh saya sembahyang banyak-banyak, Allah suruh taubat banyak-banyak, buat persiapan nak mati. Alangkah ruginya saya kalau saya ni tak boleh tidur, duk habis main TikTok malam-malam, duk main Facebook malam-malam, tak baca Quran, tak sembahyang malam, tak sembahyang taubat. Saya orang paling rugi. Allah bagi satu benda yang siang kamu tak letih, walaupun malam kamu tak tidur. Siang kamu tak jadi lemah, walaupun malam kamu tak tidur, tapi sebelah malam kamu tak gunakan untuk ganti balik sembahyang, qada balik sembahyang, baca Quran. Kita adalah orang paling rugi sekali. Allah dia nak bagi kita syurga, tuan-tuan, dia bagi kita susah dulu dalam dunia ni. Sebab tu jangan jadi hazinan, jangan jadi sedih. Jangan jadi sedih dengan benda yang kita rasa susah. Allah nak bagi syurga. Saya pergi cari orang hilang. Patut hari ni saya pergi cari lagi, tapi ada rakaman tadi tak sempat nak pergi cari. Saya pun pergi cari kat hilang. Ni belah-belah Taiping. Pergi belakang rumah. Pergi hilang tak balik dah. Jenuh cari lah. Bomba cari, polis cari, anjing pun cari. Ustaz cari. Tok bomba tu saya kata. Cari merata, tak jumpa-jumpa sampai sekarang. Rupanya yang hilang ni dia tak apa sihat. Dia OKU. Jenis lembek, jalan lembek, OKU lembek. Kalau nak berjalan 10 km tu terasa tak berjalan kot. Saya pergi cari belakang rumah dia, tengok ada seorang lagi. Saya kata, "Ni hak mana pula?" "Ah, yang ni adik dia." "Oh. Macam dia juga, duk jalan lembek, duk menangis." Pak dia kata tu duk teringat kat abang dia tu yang duk teriak. Masya Allah, tuan-tuan. OKU. Hilang pula kawan dia pula, abang dia. 2 orang serupa duk cacat lagu tu. Kita tengok, kita jadi sedih. Bayangkan keluarga dia. Berapa orang keluarga dia yang jadi cacat lagu tu. Tuan-tuan jangan duk hina mak bapak yang ada anak cacat. Jangan duk kata ni dia waktu bini dia mengandung tu dia katok ular apa tahu tu jadi anaknya tu. Ada yang kata waktu bini dia mengandung waktu pi mai dia mengail ikan keli tu anak dia jadi macam ikan keli.
Kita selalu cakap macam tu. Kita selalu nak kata kenan itu, kenan ini. Dah Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Dengan otak tak apa nak ada, dengan badan pula lembek. Hati mana mak bapak yang rasa sedih? Tak rasa sedih, sedih. Tapi Allah nak bagi budak tu syurga. Anak ni dah confirm syurga dah. Kita mak bapak ni tuan-tuan boleh dapat syurga dengan sebab anak Allah Ta'ala uji. OKU macam tu, istimewa macam tu. Maka jangan hina. Setengah orang dia hina. Mak, saya nak minta mak tolong minang anak Pak Mat Tempel. Anak minang mana? Hak sulung ke hak mana? Hak sulung. Tu saya duk ambil. Tu saya duk ambil. Awak, hang tak nampak adik dia cacat? Esok dapat kat anak hang cacat juga. Keturunan cacat kau dapat kat hang. Kita kadang-kadang duk hina orang macam tu. Kita kata hang ambil adik dia ke, hang ambil kak dia tu, lagi dapat kat hang tu. Anak dia Down syndrome seorang. Lagi anak hang pun syndrome seorang. Tuan-tuan yang saya muliakan, jangan kita duk hina orang. Kita akan mendapat apa yang kita syak. Kita akan dapat apa yang kita zon dengan Tuhan. Kalau kita sangka baik dengan Tuhan, baiklah yang kita dapat. Kalau kita sangka tak baik dengan Tuhan, yang itulah baik. Sebab tu sentiasa kena dalam hati kita ni tuan-tuan, kena sangka baik. Walaupun benda tu sakit, walaupun benda tu susah, walaupun benda tu payah, sangka baik dengan Tuhan. Jangan jadi hazinan, sedih. Turun daripada masjid sembahyang subuh, motor hilang. Ni buat je mana? Bising. Kenapa tu Haji? Motor hilang. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dak, saya heran, motor saya duduk bahagian dalam, bawah garah dalam. Depa pergi ambil, hak di luar ni motor tak ambil. Wah, jana motor Haji orang suka, Y3 suku. Motor lain ES5 orang tak pernah nak. Datang satu tok lebay kata, hang tak bayar zakat kot. Tu dia balon sebiji, hang tak bayar zakat kot. Cakap baik-baik sikit. Sembahyang Zuhur tuan-tuan, dia bawa tebal tu resit zakat. Siapa tak bayar? Ni apa? Yang ni saya jumpa tuan-tuan. Dia marah pasal orang kata dia tak bayar zakat. Tuan-tuan pun bila orang hilang motor, jangan cakap ni ada, ni yang ada, ni ada, ni ada. Duk ada apa dia nak hilang-hilang. Jangan duk kata dia hang tak bayar zakat lah, ni ada duit haram dalam motor tu lah, tu yang Tuhan ambil balik lah apa semua. Tu saya duk kata lah, Allah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah doakan pada dia, pergi report polis, pakat pergi cari. Tak ada doa pada dia, mat, aku doakan hang dapat motor hak lebih baik daripada motor yang hilang. Hang jangan sedih. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak ganti benda yang lain, dia bagi susah pada benda yang lain. Maka Nabi sebut, man asbaha hazinan ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dah. Maka nombor satu pengajaran dia, siapa-siapa yang pagi-pagi duk rasa frust, motor dia hilang lah apalah, dia makin jauh dengan Tuhan. Dia kata, aku tak mau main dah masjid. Asal main hilang motor, asal motor hilang main masjid, aku tobat lahum, aku tak mau main dah. Ini orang rugi tuan-tuan. Hilang motor kemarin, hari ni dia main, lusa dia main, besok dia main, dia tak ada apa rasa sedih. Walaupun orang duk cakap motor hang hilang ke, motor hang hilang ke, dia kata tak ada apa motor ya. Yang pi depa nak ambil. Motor boleh beli lain, tak ada apa. Sudah, Allah ganti yang lain. Pelajaran pertama. Yang kedua, kemudian kata dia lagi, dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit. Nabi kata wafid dunya kaddah, dan tiada bertambah di dalam akhirat melainkan murka, wafil akhirah illa juhda. Orang yang pagi-pagi duk sedih dengan susah yang dia dapat, nombor dua, apa benda yang Allah Ta'ala bagi pada dia? Selepas Allah makin jauh dengan dia, Allah Ta'ala akan kata kepada dia, ditambahkan kepada dia di dunia penyakit. Ditambah dalam dunia ni tuan-tuan penyakit. Orang duk rasa sedih tak habis-habis tentang urusan dunia, makin lama makin dapat penyakit. Nama dia apa? Kaddah. Wa fil akhirah juhda, dan besok di hari kiamat, di akhirat, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan yang saya muliakan, kadang-kadang kita berubat tak lega-lega. Saya pun kadang-kadang, iyalah, orang datang macam-macam. Dulu dia datang jumpa, dia kata, "Ustaz ni nak minta tolong Ustaz doa lah." Okey. Hari itu dah minta dekat Harudin, tak lega. Okey. Ni nak minta kat Ustaz pula lah, anak saya ni macam mana. Saya kata dengan saya pun tak lega. Pasal apa pula? Pasal minta kat saya. Kak kata hari tu minta kat Harudin pun tak lega. Ni nak minta dengan Ustaz pula, memang tak lega. Harudin bukan berkuasa melegakan, Kazim Ilyas bukan berkuasa melegakan. Yang berkuasa melegakan ialah Allah. Kita tak habis-habis cakap tu lah. Hari tu ada minta kat dia, tak lega pun. Hari tu ada minta kat tu imam tu, tak lega. Minta kat dia ke Jeddah apa, dia ada kuasa apa? La haula wala quwata illa billah. Yang ada kuasa tu Allah. Mintalah pada Allah. Tapi pasal apa Ustaz? Saya ni asal minta tak dapat. Lagi sakit ada Ustaz. Jawapan dia, sebab kamu berduka cita dengan sakit. Berduka cita dengan urusan dunia. Tak usah sedih. Saya ziarah satu tok imam, kaki dia kena potong. Masa dulu lah, sebelum PKP. Boleh pergi ziarah di hospital. Kaki kena potong, kencing mana? Pi jumpa dia. Jangan kita dah tahu kaki dia tak ada, jangan buat melawak pula. Kaki tu imam pi mana? Ni soalan bodohnya tuan-tuan. Jangan buat melawak dia, apa perasaan kaki hilang. Jangan cakap macam tu, marahlah dia. Pegang tangan dia. Macam mana imam? Boleh no? InsyaAllah. Dia gelak tuan-tuan. Dia senyum ketawa. Udah tak ada kaki saya Ustaz. Itu bahasa dia. Udah tak ada kaki saya Ustaz. Saya pun bila tengok dia boleh gurau, saya pun gurau je. Atas ke mana? Nampak tak? Itulah makan tak ada beringat. Segala benda makan. Udah lebuh kaki kita dia. Udah lebuh kaki. Lebuh ni kata orang Perak, udah tak ada kaki. Dia senyum tuan. Minggu depan isteri dia telefon, nak kena potong lagi sekali. Allah, tambah naik lagi atas. Minggu lagi sekali, innalillah. Tak sempat 50. Tapi waktu saya jumpa dia tuan-tuan, dia tak ada nak mengeluh, dia tak ada nak susah, dia tak ada apa. Dia kata, Ustaz saya redha. Allah bagi pinjam saya kaki lama dah, Allah nak ambil balik tu hak dia. Tenang hidup tuan-tuan. Bagi orang yang bila dapat musibah, bila dia dapat penyakit, ada saja. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni, tuan-tuan pun risau. Kalau kita jumpa dia, ada saja masalah yang dia beritahu kita. Masalah anak, masalah tempat kerja, masalah kereta, masalah cicak banyak di rumah dia. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, tuan-tuan lemah perut. Dan orang ni akan ada masalah sampai bila-bila. Dan kata Allah, di hari kiamat besok Allah murka kepada dia. Sebab ketika hidup dalam dunia, tak habis-habis dia ceritakan tentang kesusahan. Sedangkan berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi dia tak sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada engkau, sebut. Sebut fahadis di sini ni tuan-tuan, banyak makna ni. Yang pertama sebut. Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat, sebut. Sihat Tuan Haji? Alhamdulillah sihat, syukur. Alhamdulillah Tuan Haji. Seronok nampak? Alhamdulillah. Anak saya dapat kerja tetap Ustaz. Alhamdulillah. Tuan Haji senyum nampak? Cadang minggu depan nak menikah Ustaz. Alhamdulillah. Sebut. Yang kedua, apa makna fahadis? Guna. Pakai. Ni tuan-tuan, kita datang dalam masjid ni. Pakai nikmat Allah bagi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai cantik-cantik bila main masjid. Bukan sombong tuan-tuan. Tuan-tuan pakai baju cantik, pakai seluar cantik, pakai kain pelikat cantik. Itu bukan tanda sombong. Itu tanda bersyukur. Silakan. Yang ketiga tuan-tuan, fahadis itu sebarkan.
Maksudnya apa? Passing pada orang, kongsikan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, kongsi, jangan duk makan seorang. Maka janganlah kita ni tuan-tuan, bila dapat nikmat kita senyap, tapi yang kita bising bila kita dapat musibah. Bila dapat musibah tu cerita merata, tapi bila dapat nikmat senyap. Bila makan senyap. Apa masalah kalau kita kongsi makan ramai-ramai? Di antara benda yang paling seronok pada kita tuan-tuan, kongsi makan ramai-ramai. Wa at'imut ta'am, kata Nabi, bagi orang makan. 2 tahun kita tak buat kenduri. Dulu habis kuliah maghrib makan ramai-ramai. More dulu kita buat ramai-ramai. Lepas kuliah malam buat pengajian, buat makan. Dekat 2 tahun kita tak buat. Senyap-senyap je makan. Dulu orang kita bulan Ramadan kongsi makan. Hantar makanan jiran, hantar. Tapi dekat 2 tahun tuan-tuan kita tak boleh buat. Buat kenduri kahwin pun orang tak datang. Adik-beradik pun tak balik. Dulu kalau nak buat kenduri kendara, sepupu ambil cuti lah. Yang 2 pupu pun balik. Sekarang bila buat kenduri, anak pun tak balik. Tak apa lah mak, tak payah balik lah, penyakit. Jadi kita betulkan balik tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bila kita sebarkan nikmat bagi makan ni, kalau tak boleh nak buat kenduri, kita bagi bungkus. Jangan kata saya nak buat kenduri Ustaz, tapi SOP tak bagi. SOP lah. Takkan dalam SOP pun kata nak bagi makan, bagi bungkus. Pun bagus juga. Tok siap tak payah buat kerja, masjid tak kotong, tak payah nak basuh pinggan, jimat sabun, jimat elektrik. Yang pentingnya ialah wa at'imut ta'am. Kenapa engkau bagi makan? Sebagai lambang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, dan melazimkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya duka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya. Wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman la yanqata'u anhu abada. Oi tuan-tuan, tengok tak Nabi sebut apa? Nabi sebut la yanqata'u anhu abada. Orang yang duk pagi-pagi bersedih-sedih hati ni tuan-tuan, dia akan dilanda dengan penyakit bersedih selama-lamanya. Hidup tak ceria. Hidup tak ceria. Sedih, bergelinang air mata semedang. Sebab dia menjadikan hidup dia tak seronok. Dia benci dengan orang, dia dendam dengan orang, dia tak maafkan orang, dia buruk sangka dengan orang, dia busuk hati dengan orang. Orang dapat kereta baru dia terasa, orang menikah baru dia terasa, orang tukar perabot dia terasa. Orang macam ni kata Nabi, sampai bila-bila dia berduka cita. Orang anu dapat cucu dia rasa sedih, aku tak ada cucu. Orang anu dapat kerja tetap dia rasa sedih. Orang tu meniaga bagus dia rasa sedih. Pasal apa? Pasal aku tak dapat. Maka orang yang berperangai macam ni tuan-tuan, sampai bila-bila jadi sedih. Sampai bila-bila dalam hati dia jadi duka cita. Cuba hidup kita ni tenang. Saya buat contoh. Saya dulu ni tuan-tuan imam masjid. Dulu imam masjid. Allowance mahal, 500 sebulan. Allowance. Imam masjid. Tahun 94, 96, 97 jadi imam. Saya balik daripada umrah. Nama saya tak ada jadi imam. Tak ada imam. Tengok 4 kali kat whiteboard. Mana dia Kazim Ilyas ni? Tak ada tuan. Depa tukar. Dia kata minta maaf Ustaz, kita tukar lain. Oh tak apa, tak ada masalah apa. Saya bakar ke masjid tu? Tak. Saya boikot ke? Tak. Saya jadi makmum.
Duduk belakang, Allahu Akbar. Aku jadi imam hari itu bukan sebab jawatan. Aku main masjid sebab Allah suruh pi. Bila aku dah tak jadi imam, aku pi juga sebab Allah suruh pi. Allahu Akbar. Tak ada apa masalah. Tak ada kita nak sedih, tak ada apa pun. Lah imam tu kata, ustaz tolong jadi imam. Awak ketak, tak apa. Dia kata, ustaz duduk belakang, saya jadi ketak ni nak baca sujud sejadah ni. Saya kata tak apa, kalau imam tak boleh lepas, saya cover. Tak apa, memang tak lepas dah. Apa masalahnya tuan-tuan? Hidup kita ni tak ada apa masalah. Tuan-tuan jangan jadikan satu benda yang beban. Baru ni ada orang kata Ustaz Kazim ni, subhanallah, dia kata Ustaz Kazim ni apa? Dia ceramah dah kurang. Jadi dia fikiran dia tak apa betul. Saya gelak tuan. Dia kata ceramah PKP tak ada. Senyum saya tuan. Dia tak kenal kita, dia tak tahu kita ni buat kerja apa. Dia main kata kau suka dia. Bila PKP ceramah ke apa tak ada, saya lagi suka. Saya boleh duduk di rumah, main dengan anak, main dengan cucu, boleh makan, boleh sembahyang jemaah, boleh bawa pergi masjid. Lagi saya suka. Dulu tak ada masa langsung. Orang yang hati dia tuan-tuan ingat pada Allah, dia akan gunakan apa yang menimpa kepada dia untuk jalan kebaikan. Ada orang yang duduk dalam penjara macam Imam Syafi'i, macam Hamka. Tuan-tuan tengok tulisan Hamka, dia kata apa? Hamka bila dia ditangkap, dipenjarakan Hamka tu, datang wadah penjara tu. Wadah penjara kata, tuan, aku boleh keluarkan kamu daripada penjara ini dengan jalan gaib. Guru aku boleh menghilangkan kamu. Apa kata Hamka? Aku kenalkah guru kamu? Tidak. Siapa guru kamu? Aku tidak kenal. Dia baca Quran kah? Aku tidak tahu. Dia sembahyang kah? Aku tidak tahu. Dia buat baik kah? Aku tidak tahu, kata Hamka. Habis tu kalau aku tidak kenal dia, aku tidak tahu perangai dia, kenapa aku perlu minta dia? Baik aku minta direct pada Allah. Apa yang Hamka buat? Dia menulis sebahagian kitab tafsir dia dalam penjara. Dia tak mengeluh, dia tak membenci. Dia tulis sebahagian daripada tafsir Al-Azhar dia dalam penjara. Dia tak kata tak apalah, panggil tok guru engkau, wali engkau ke apa ke, keluarkan aku daripada penjara ni. Tak. Dia kata aku tak kenal tok guru engkau. Tak semayang. Kenapa yang aku yang semayang ni kena pergi minta pada orang yang aku tak tahu dia semayang ke tidak? Saya 2-3 bulan lepas punya ujian Allah, sakit tuan-tuan. Keluar dalam YouTube, keluar dalam Facebook, keluar dalam radio, keluar dalam surat khabar, keluar dalam berita. Ada orang kata Ustaz Kazim propa, mana ada sakit? Tak apa, tak sakit tak apa. Saya buat operate belah kaki, dia tak tahu. Siapa yang sihat kata-kata pergi belah kaki? Main kat tangan. Bodoh ke apa kah? Lepas tu tak boleh berjalan. Lepas operate tu tak boleh berjalan. Masa operate, lepas operate, doktor kata tak ada sakit. Allergic je dia kata. Habis tu yang operate pasal apa? Langsung tak boleh jalan. Adakah saya susah hati bila saya tak boleh jalan? Tak ada apa, saya relax. Siti Nurhaliza mai hantar kat saya wheelchair. Ada makcik mana tau mai hantar kat saya motor pakai bateri, mecah. Ada hantar saya 2 wheelchair, saya bagi kat pak motor satu. Alhamdulillah, saya kata Pak Ngah, pas sakit ni dapat 3 wheelchair. Lepas ni minta sakit lagi, mau kereta pula dapat. Tuan-tuan, waktu saya sakit tu, yang datang nak berubat ni, yang minta nak berubat saya bersusun tuan-tuan. Sampai mai ketuk pintu rumah, tek
tekan loceng nak ubat, kami nak tolong Ustaz Kazim. Terima kasihlah yang datang daripada Kelantan, Terengganu, Johor, Selangor, Pulau Pinang, 4-5 grup. Terima kasih banyak-banyak, syukur. Ramai orang prihatin dengan saya. Tapi ada juga tuan-tuan yang mai berubat baca ayat kursi pun salah, baca Fatihah pun salah. Ada yang mai rumah saya tuan-tuan bawa colok. Dia bawa colok tu, dia bakar colok depan saya. Saya tengok, biar betul ya bang. Saya tengok, saya perhati isteri saya. Isteri saya takut, dia tunduk. Bakar colok. Laki bini mai mana pula puak-puak. Nama siapa? Muhammad Kazim bin Ilyas. Mak. Nama mak. Oh sudah. Nazirah binti Halimah binti, tak tahu apa kata. Mana nak ingat nama Chair kita. Orang kampung saya panggil Chair. Panjang. Saka. Oh sudah tuan. Apa jawapan dia? Saka. Macam mana? Ni Saka ni. Orang dulu-dulu ni dia main kan. Kat ustaz ni dia suruh ustaz belah dia. Oh ya kan. Saka apa? Saka padi. Loh. Main mana padi pula? Dulu keturunan ustaz ni tok pada ustaz tu belah padi, buat padi bendang. Apa tu? Jadi depa buat padi, dia belah hantu raya. Hantu raya tu lah yang main duk kacau ni. Oh. Saya kata dekat dia, bang macam ni bang. Mak saya guru agama. Mak pada mak saya guru agama. Mak pada mak saya, tok saya tu guru pondok. Tok pada tok saya tu bekas mufti daripada kerajaan Thailand, Ramen. Kami tak ada padi, saya kata. Keturunan kami tak ada bendang, keturunan kami tak ada buat padi, keturunan kami ialah mengaji agama, buka pondok. Masa bila kami belah hantu raya? Abang tahu tak, colok ni satu bentuk perubatan yang tak dibenarkan dalam syarak. Abang tahu tak, bila abang puja ni dengan asap duk main rumah saya ni, benda-benda main duk buat. Abang tahu tak benda ni syirik? Abang tahu tak benda ni bohong? Abang tahu tak bila abang tuduh tok saya belah hantu raya, abang dah fitnah tok saya. Dan kalau saya percaya, abang kata dia belah hantu, saya pun dah fitnah tok saya belah hantu raya. Macam mana saya nak minta maaf dekat tok saya? Tidakkah dosanya menuduh orang yang dah mati membelah buat syirik? Apalagi makna saya doa tahlil pada dia, doa apa tak sampai pada dia, dia mati dalam syirik, berdosa bang. Saya basuh dia setengah jam. Saya pun dah nak berhenti dah jadi bomoh ni ustaz. Orang rumah duk ajak lagi, duk bergaduh sama depa pula ustaz ni. Saya kata kau berhentilah, dosa. Buang-buang colok ni, pergi buang longkang. Depa pergi buang tuan. Saya pergi baca Kazim Koko apa semua, bagi depa minum. Makan semua, ngak ambil duit pergi balik. Yang ni yang kita duk bincang ni. Dia duk sebut apa pada kita ni? Selama mana kita ni duk rasa tak ada apa-apa, kita duk rasa sedih dengan penyakit kita, duk tak habis-habis, selama-lama itulah penyakit akan jadi merebak pada engkau. Jom tuan-tuan, bila kita diuji dengan sakit, bangun. Jangan layan sakit tu, jangan duk ingat sakit tu. Ingat sakit ni menghapuskan dosa kita. Ingat sakit ni menaikkan darjat kita. Ingat sakit ni Allah sayang pada kita. Ingat dengan sakit ni Allah Ta'ala bagi benda lain. Saya selalu sebut dalam kuliah saya, bila kita ditimpa dengan sesuatu masalah, tuan-tuan kena pandang baik pada Allah. Apa dia? Allah nak bagi benda lain. Allah nak bagi benda lain. Allah nak tengok hang sabar tak sabar. Hang sabar dulu, sat lagi aku bagi benda lain. Sabar sat dulu. Banyak tuan-tuan orang yang sabar bila Allah Ta'ala uji, dia dapat benda yang dia sendiri tak sangka. Innallaha ma'as sabirin. Dan katanya lagi,
dan akan bimbang hatinya yang tiada selesai daripadanya selama-lama, dan akan papa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faqran la yanalu ghinan abada. Tu dia. Orang yang macam ni dia takkan rasa kaya selama-lamanya. Wa faqran la yanalu ghinan abada. Dia takkan merasa kaya selama-lamanya. Baik, kaya terbahagi pada berapa? Pertama, kaya harta. Ni kaya harta. Kaya raya, duit banyak. Tuan-tuan pernah jumpa orang yang ada duit banyak? Ada tak? Berapa banyak? 100 juta, 20 juta. Saya pernah jumpa dengan orang Melayu kita yang dia ada duit 6 bilion, tuan-tuan. 6 bilion. Saya nganga tengok dah. Atas bawah saya tengok 6 bilion. Masa bila dia ada 6 bilion? Tahun 80-an. Tahun 80-an dia dah ada 6 bilion, tuan-tuan. Dia kata dia pindah duduk di England, buat bisnes di Ireland. Dia tinggalkan bisnes dia di Malaysia. Dah berapa lama duduk sana, beranak pinak di sana, anak-anak semua sekolah sana, baru saya balik ke Malaysia. Bila balik ke Malaysia, saya nak mengaji, ustaz. Saya buka YouTube, saya buka apa semua, saya tengok ceramah ustaz. Saya datang cari ustaz di Ipoh. Ni saya datang ni. Terima kasih ustaz, saya duk dengar ceramah ustaz di London. Tua lah tuan-tuan. Saya tanya rumah tuan ada di mana? Hollywood ada 3. Di Hollywood tu. Kita Playwood, dia Hollywood. Berapa ratus juta rumah dekat Tom Cruise punya rumah. Kaya tak kaya? Tu nama dia kaya harta. Dia mari bagi dekat saya hadiah Quran, diperbuat daripada tembaga. Quran tu buat pada tembaga. Memang tak baca orang tuan, keras. Berat ya amat. Kalau empuk kita mati. Tembaga tebal tu, berat lah. Memang tak larat nak buka. Makcik nak kalau buka, tak boleh. Tak balik. Berat. Yang tu kaya harta. Orang Melayu kita ada yang kaya tuan-tuan. Helikopter ada, jet ada. Kaya sungguh. Kaya harta. Yang kedua, kaya apa? Kaya jiwa. Dia tak ada harta apa banyak, dia kaya jiwa dia. Macam mana ustaz kaya jiwa? Dia tak rasa keluh kesah dia miskin. Dia tak keluh kesah dia anak yatim. Dia tak keluh kesah dia bercerai. Dia tak keluh kesah dia tak ada suami, dia tak ada isteri, dia tak ada apa. Tu nama dia kaya jiwa. Ada jenis ni. Abang tahun bila duduk rumah anak yatim? Dah 2 dah duduk rumah anak yatim dah. Mak pun mati, ayah pun mati dah. Apa perasaan ayah mati, mak mati ni, kecil-kecil dah mati? Tak rasa apa? Rasa bersyukur pada Allah, saya tak ada dosa dengan mak, saya tak ada dosa dengan bapa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam syurga jumpa balik. Dia kata, alhamdulillah, saya tak ada dosa dengan bapa saya tak ada dosa dengan mak saya reda ustaz. Mudah-mudahan saya jumpa balik mak ayah dalam kubur. Ni nama dia kaya jiwa. Dia tak rasa terkesan apa. Tak rasa terkesan. Anak murid saya dulu tuan-tuan, mata dia buta tuan-tuan. Umur 13 tahun masuk kelas, hafal Quran. Buta ni. Tahun 1991. Saya tak jumpa dia lah. Lepas saya berhenti, saya tak jumpa dia. Mari masuk di asrama tu buta, duduk mengabau sana. Saya kata, boleh baca Quran? Boleh. Macam mana baca? Baca. Macam mana orang baca? Macam tu saya baca. Yalah, macam mana hang baca? Nak baca macam mana? Dia kata, ustaz lah baca, saya ikut. Astaghfirullahalazim. Dia suruh saya baca, lepas tu dia dengar, lepas tu dia nak hafal. Tuan-tuan boleh faham tak maksud dia?
Kita kalau nak hafal Quran, saya punya kalau waktu saya belajar dulu, ni kata Al-Quran ni satu muka. Macam mana saya nak hafal satu muka ni? Bagi ingat, saya kena baca satu muka ni ulang dia 40 kali. Itu style saya lah. Satu muka surat tu saya ulang 40 kali. Baca 40 kali. Sebelum zuhur 10, selepas zuhur 10, selepas asar, sebelum asar 10. Saat lagi lepas isyak saya mula menghafaz. Tidur pukul 1 pagi, pukul 5 bangun. Bawa dalam sembahyang sunat subuh. Satu muka atau dua muka yang saya hafal isyak tadi, Allahu Akbar, sembahyang sunat. Sembahyang. Bawa balik. Satu muka surat rakaat pertama, satu muka surat lagi rakaat yang kedua. Yang hafal tadi pukul 9 tadi. Pukul 8.30 masuk kelas. Ustaz masuk, siapa ada hafal? Mai, hafal dekat ustaz tu. Hafal depan dia, tak payah tengok Quran. Ustaz pun tulis sampai mana, duduk, hafal hak baru pula. Tuan-tuan, 40 kali. Dia kata ustaz baca, saya dengar, saya hafal. Pukul berapa saya nak habis satu muka kat dia? Oh, saya kata teruk. Hak lain nak tengok budak lain, saya nak tengok lagi. Takkan aku nak tengok hang kan? Wa basyiril ladzina amanu, wa basyiril ladzina amanu. Dia duduk ikut nak pergi hafal. Oh, teruk. Lah tuan-tuan. Bagi dekat dia kaset. Beli dekat dia kaset, dia dengar kaset, sekali dia ulang. Dia dengar kaset, dia ulang balik. Sekali lagi dia rewind balik. Sekali dia ulang balik sampai dia boleh hafal. Putih kaset tu. Tali kaset tu putih. Barulah lepas tu Pusat Islam bagi dekat dia. Pusat Islam Kuala Lumpur bagi mana-mana pelajar yang buta Quran Braille. Dia boleh hafal Quran, dia gunakan tulisan Braille. Masya Allah tuan-tuan, subhanallah. Dia boleh ingat 3 juzuk dalam tempoh 3 bulan dan dia masuk pertandingan boleh hafal Quran walaupun dia buta. Allahu Akbar. Dia tak pernah mengeluh pun. Dia buta. Dia tak pernah pun. Macam satu imam di Tanjung Malim, dia celek, dia sihat, dia demam panas dan dia buta. Putih waya ni gamaknya. Panas, buta. Tuan-tuan tahu tak lepas dia buta dia buat apa? Dia hafaz Quran. 30 juzuk dia hafaz Quran. Dia jadi imam. Tuan-tuan pergi di sana. Bila orang tanya apa rasa mata buta? Kalaulah saya tak buta, saya tak hafal Quran, alhamdulillah Allah bagi saya buta, boleh saya hafal Quran. Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak hafal Quran, mana faham? Tak faham. Ya Allah bagilah aku buta. Tak payahlah. Tapi nak cerita, jiwa tu kaya dengan jiwa. Dia tak jadikan buta untuk dia. Malah tak jadikan buta untuk dia meminta-minta. Tak jadi asbab alasan buta tu nak jadi tak suka dengan Tuhan, duk mengeluh. Tak, dia jadikan itu kebolehan untuk dia. Dia tak ada dosa mata. Saya masuk hafal Quran umur saya dah 18 tahun. Baru saya masuk tahfiz 18 tahun, tua dah. Habis SPM baru saya masuk tahfiz. 2 minggu saya demam. 2 minggu. Tak pergi masuk kelas 2 minggu. Ustaz saya main dalam asrama, awak tak masuk kelas. Demam tuan. Dosa banyak. Dia hak tu dia kata kat saya, dosa banyak tu demam. Saya tengok muka dia, dosa pun dosa lah. Pasal apa? Pasal Al-Quran tu cahaya, Al-Quran tu hebat, bersih. Hati hang kotor, dia masuk tu lawan jadi demam. Tu dia nak bersihkan hang. Baik tuan, faham tuan. Sebab tu kalau kita nak hafal ini tuan-tuan ni, anak-anak muda ni umur 7 tahun, 8 tahun, bukan sebelah tu waktu uji merah tu. Ingat pakcik kita duk nyimbang, duk menyanda sebelah. Yang ni tuan-tuan kalau hafal Quran sat je dapat ni. Bersih hati dia.
Tapi cabaran kita hak tua-tua ni, ya Allah, susah. Dia mencabar kita. Tapi tak apa. Demam ke, sakit ke, susah ke, jiwa kena besar. Ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Itu nama dia apa? Kaya jiwa. Yang seterusnya tuan-tuan, kaya apa lagi? Kaya anak. Allah Ta'ala bagi pada dia kaya anak. Ni pun kaya. Anak berapa? 18. Anak berapa? 21. Tuan-tuan tak nak jumpa orang anak 21 orang? Ada kat kampung saya di Ipoh. Mati dah suami dia, isteri dia mati dah. 20, satu anak, satu mak, satu ibu, satu pak. Loh. Tak tahu. Asal jumpa mengandung, asal mengandung jumpa. Tak pernah rehat ni. Kaya sungguh. Kawan saya 14 anak. Sebaya dengan saya. 14 anak. Nikah lagi seorang pula dah. Dapat 3 lagi anak. Tu dia pakai bah. Tak boleh pakai van lah. Pakai bah. Naik bah. Tapi saya nampak anak dia happy. Dia happy. Sekali dia beli burger tuan-tuan 15. Sekali dia kata 15. Habis baru ambil 15. Bagi burger kat anak. Ustaz kata 18. Ustaz kata anak dia ramai pak siapa ya? Anak kecil bagi burger apa? Nak bagi mampu? Tuan-tuan yang saya hormati. Doa inilah yang menjadikan tuan-tuan kaya ni. Kaya anak ni menjadikan tuan-tuan kaya. Tuan-tuan tahu tak harta kita ialah anak. Dia doa kita dapat pahala, dia main semayang kita dapat pahala, dia mai kita mengaji ni dapat pahala kat mak. Sama ada mak bapak tu hidup atau dah mati, pahala sampai tak kaya. Orang yang kaya pahala ni sebab apa? Sebab anak dia. Tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan niat, ya Allah, kalau ada pahala lah aku mai mengaji dalam Masjid At-Taqwa ni, pahala ni aku hadiah pada mak dan ayah aku, ya Allah. Berapa banyak masuk dalam kantung pahala mak kita. Kita berzikir, kita semayang, kita baca Quran, kita pergi umrah, dapat daripada anak yang soleh dan solehah. Habis tu ustaz, saya tak ada anak, macam mana ustaz? Siapa nak push pahala pada saya? Anak yatim ramai, kau sponsor lah. Anak tahfiz ramai, kau sponsor je lah. Walaupun mereka tu bukan anak kita, tapi kerana kita ni duk sponsor belajar dia, duk sponsor dia mengaji, maka dia jadi orang baik, maka dengan sebab itu kita pun dapat pahala sama. Baik, kemudian kata Nabi SAW, hai anak Adam, pada tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu, ya benar Adam, kulla yaumin min umrika wa anta la tadri. Apa kata Allah? Tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu dan engkau tidak tahu. So, tengok Nabi kata apa? Allah kata apa? Kulla yaumin min umrika. Setiap hari pada umur engkau berkurang. Wa anta, dan kamu la tadri, kamu tak sedar. Kita duk sedar anak-anak kita buat surprise, bagi bunga tu pula duk susun duit. Zaman sekarang ni bagi hadiah hari jadi kat pak dengan mak, bunga besar, susun duit. Pak tu bila tengok duit tu, dia banyaknya, pada duit RM1. Bagus punya anak ni duk susun duit. Anak pun pakat menyanyi happy birthday to you. Itu setiap orang putih lah. Mai Islamik pula, Allah selamatkan kamu. Oi, seronok kita. Nabi sebut dalam hadis ni, umur kamu makin berkurang bang. Setiap hari umur kita makin berkurang, sedar tak? Kita nak dijemput Tuhan ni. Dan hari ni tiap-tiap hari kita dengar orang mati. Dulu nak dengar orang mati dengar, tapi tak kerap macam sekarang. Sebab apa? Sebab hari ni siapa yang mati, anak dia masuk Facebook,
Keluarga dia masuk dalam Instagram, keluarga dia masuk bagi tahu dalam media sosial, bapa saya telah kembali, mak saya telah kembali. Yang jarang orang masukkan, saya telah kembali ke rahmatullah. Yang tu paling jarang tuan. Setakat ni saya tak jumpa. Ahli jemaah meninggal dunia, orang ni meninggal dunia. Sebab apa? Sebab semua orang ada media sosial sekarang. Dan tuan-tuan perasan tak, satu hari nanti kita akan jadi alat untuk jadi bahan berita. Sekarang yang meninggal apa dia? Abang Ali meninggal. Orang kuat, orang hebat ni, pejuang hak-hak kemanusiaan, pengguna, meninggal. Badan tegak besar meninggal. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat pada dia. Ada artis yang meninggal. Kita tengok ni. Ada ustaz yang meninggal, ada tok imam yang meninggal, ada budak kecil yang meninggal. Tadi saya tengok tadi ada orang aksiden, dia ambil mayat dia duduk tepi jalan. Satu hari tuan-tuan perasan tak, gambar kita, nama kita akan letak di situ. Termasuklah yang cakap ni. Gambar saya, berita saya meninggal tahun 2015. 2016 dulu. Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Tengok-tengok hidup balik. Sebab tu saya zombie. Mereka kata saya meninggal sebab kena sakit jantung. Allah. Tuan-tuan tak mahu kan mati dalam keadaan baik? Dengan sebab media sosial luas, CCTV banyak, Tok Imam meninggal ketika jadi imam. Satu dunia nampak. Di Thailand, dia sedang jadi imam, dia jatuh. Waktu dia nak rukuk, dia nak sujud, jatuh-jatuh tak ada. Meninggal ketika sedang sujud di Thailand. Di seberang meninggal sedang baca khutbah. Dia duduk antara dua khutbah, dia duduk saat nak naik khutbah yang kedua, dia tak naik dah. Mati tengah baca khutbah hari Jumaat. Tuan-tuan tengok ada orang yang mati, dia boleh tersenyum. Duduk kat hospital, kawan dia duduk rakam, dia senyum mati tuan-tuan. Yang paling saya seronok, ada seorang penceramah Arab. Dia ceramah dalam bilik ceramah dia, pakat duk dengar dia ceramah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi Muhammad kalau bawa isteri dia berjalan, bila isteri dia nak naik unta, Nabi Muhammad turunkan lutut Nabi Muhammad supaya isteri Nabi Muhammad pijak lutut tu nak naik atas unta. Punyanya Nabi Muhammad meraihkan isteri dia, meraihkan orang perempuan. Nabi turunkan dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mati entah. Dia nak gambarkan Nabi Muhammad tu hebat. Allahu Akbar, mulianya Rasulullah, la ilaha illallah. Orang terpa ada syekh apa? Syekh tak ada, mati pula la ilaha illallah. Tak kemaneh mati macam tu tuan-tuan. Satu imam di masjid di Taiping, saya mengajar masjid tu 15 tahun. Dia tok siap masjid. Isteri dia telefon pengurusi, Tuan Haji malam ni ada kenduri ke? Tak ada, lama lah balik saya, tak ada. Dah Abang Haji belum balik lah. Isteri dia telefon, tadi ada dia di masjid ni sampai sekarang ni pukul 11.30 tak balik lagi. Pergi cari di masjid. Rupanya tuan-tuan, dia duduk menyandar dekat masjid, dekat pintu pagar tu, anak kunci masjid dia duduk pegang dekat pagar masjid tu, duduk menyandar. Rupanya mati tuan-tuan. Mati pekerjaan dia sebagai tok siap, pegang kunci kemat tuan-tuan, dia kunci, tamat sikit jantung apa namakan, mati dalam rumah Allah. Kebiasaan apa yang kita buat, mudah-mudahan kita mati dalam kebiasaan itu. Kebiasaan kita benda jahat lah kita. Sebab tu kena taubat. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita ada orang yang mati tuan-tuan, dia minta arak. Yang ni saya tak cerita ke orang, tahun 90-an.
Anak dia mai jumpa, dia kata, "Ustaz, saya ni bapak mati." Tahu. "Bapak saya meninggal, Ustaz." "Saya tahu. Ada. Saya pun pergi sembahyang mayat, saya tahu." "Dah, Ustaz tahu pergi sembahyang mayat, tapi Ustaz tak tahu cerita lain." "Cerita apa pula?" "Ayah saya ni Ustaz, dia minum." Wah, tu saya tak tahu. Habis tu, waktu dia sakit di rumah, dia minta nak minum waktu sakit tu. Habis tu, dia minta, tak bagi, dia marah, mengamuk. Jadi kami ni adik-beradik tanya mak macam mana mak tahu lah apa lah, ayah apa lah, aku tak tahu apa. Kami tak nak bagi ayah tu jerit pun, kami bagi minum. Minum air mineral tak apa, minum arak ni. Dia kata tabiat ayah macam tu, Ustaz. Jadi soalan saya, berdosa ke kami ni, Ustaz? Macam mana kedudukan ayah kami ni? Tok Sah tanya saya, dah mati, Tok Sah tanya apa? Tak mau. Saya tak mau jawab apa, saya tak mau cerita apa. Benda dah berlaku. Patut masa dia tu minta arak, hampa telefonlah saya, "Ustaz, ayah saya ni nak minum arak, dah nak mati ni, nak bagi ke?" Baru betul ni, hampa dah bagi dia togok arak 2-3 suap. Lepas tu hampa tanya saya, "Nak buat kejadah apa?" Orang kita ni selalu macam tu. Dah buat baru tanya, dah jadi baru tanya. Belum jadi tak mau siasat. Kadang-kadang pelik-pelik manusia ni. Dia kena tangkap khaluat. Pukul 2-3 pagi kena tangkap. Bawa pergi ke pejabat agama, duduk dalam lokap pejabat agama, kurung dalam tu. Dia telefon saya 2-3 pagi tuan-tuan, minta saya jamin. "Ustaz, tolonglah." "Kenapa? Malam bagi ni orang." "Saya ketangkap, Ustaz." "Oh, pasal apa?" "Adalah khaluat." Habis tu, "Saya tak nak lah tahan ni, kalau boleh Ustaz main jamin cepat sikit, tolong Ustaz." Saya kata, "Tengah malam ni abang, tak boleh kot, tak payahlah kot, tolonglah Ustaz." "Macam ni lah abang." Abang telefon lah isteri abang, minta dia jamin. Kalau saya boleh, saya lama dah buat, saya tak nak dia tahu lah, takut gaduh lagi. Sudah, dia tinggi suara dah. "Takkan tak boleh tolong kau Ustaz?" "Tolonglah, bukan minta apa pun, minta jamin je pun." Saya kata dia macam ni, abang masa ajak khaluat, abang tak ajak saya. Tapi dah kena tangkap, pandai pula ajak saya. Mana boleh, lain kali ajak join sekali, baru betul. Saya letak telefon. Masa buat tak nak fikir masalah, dah ada masalah, pandai pula mengajak orang jadi masalah dengan dia sekali. Tuan-tuan yang saya hormati, kita ni makin lama makin nak mati. Makin nak mati, sedar tak sedar ni, Allah sebut wa anta la tadri, hang tak perasan. Satu hari itulah van yang kita naik, kenderaan terakhir kita. Habis tinggal ni, wildfire ke, vampire ke, tinggal habis. Ada satu masjid di Kuala Lumpur, van mayat dia wildfire, tak? Ada orang kaya sedekah wildfire tu buat van mayat. Saya pergi ceramah tu tengok van mayat. Dahsyat, Alphard tu van mayat. Tanya Tok Siap, kemas van mayat. Ramai tak boleh merasa, tak apalah, kumang-kumang masa mati boleh merasa Ustaz. Eloklah. Elok tuan-tuan. Nah, kemudian kata dia lagi apa? Tanqusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri wa atika kulla yaumin birizqika wa anta la tahmadu. Nabi sebut, dan datang kepada kamu tiap-tiap hari rezeki, padahal engkau tiada memuji kepada aku. Allah Ta'ala kata, tiap-tiap hari Allah bagi rezeki pada kita, tapi engkau tak pernah puji pun pada aku. La tahmadu, kamu tak pernah puji pun pada aku. Nikmat banyak. Minum kopi, boleh bunyi lah. Saya kopi ni tak berapa. Boleh tak kalau sebut Alhamdulillah. Beli buah rambutan, masam lah pula. Boleh tak diam? Boleh tak diam?
kalau dia masam sekali pun. Isteri kita masak nasi ikan goreng ya, dengan sambal timun, kita boleh jawab, yang ni ya, yang aku bagi duit kau yang banyak apa? Boleh tak sebut alhamdulillah, ni pun rezeki. Nabi kata tiap-tiap hari Allah bagi kau rezeki, kau tak pernah puji Allah pun. Di luar sana ada motor, bila sampai balik di rumah saat lagi, berapa ramai yang sebut alhamdulillah, aku boleh semayang, aku boleh dengar hadis kudusi, aku boleh i'tikaf, aku boleh naik motor ni balik, alhamdulillah. Cuba sebut. Tadi bila tabung berjalan tadi, kita masuk duit dalam tabung, alhamdulillah, aku dapat pahala bersedekah ya Allah, terima kasih ya Allah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Balik rumah saat lagi, isteri kita masuk lambat, disiram pokok bunga tu. Lepas tu baru dia masuk, kita duduk atas kusyen, kita tengok dia berjalan ke dapur, kita tengok dia, alhamdulillah ya Allah, kau bagi dekat aku isteri, alhamdulillah. Ni dak, bila tengok dia berjalan ke dapur, kita tengok macam mana aku boleh menikah dia, silap alignment lari, balancing out. Yang tu kita boleh cakap tuan, jenis apa? Cuba sebut alhamdulillah, walaupun sekadar satu suap saja. Semalam ada satu ustazah pada Kuala Lumpur datang hantar kurma kat saya, kurma ajwa. Dia kata, ustaz, ni kurma ajwa ni suami saya baru balik umrah, dia teringin nak bagi ke ustaz, datang pada KL bagi ajwa. Alhamdulillah. Ustaz rasalah, saya pun makan depan dia, ngap. Alhamdulillah. Apa rasa ustaz? Alhamdulillah, sedapnya. Ni kurma ajwa yang baru ustaz. Alhamdulillah. Berapa ramai yang dapat kurma sekali lagi? Lihat apa kerah. Tak boleh ke kalau satu benda tu tak elok ke apa benda ke, kita diam saja? Kita banyak dapat nikmat, kita duk komplain, kurma ni busuk, beras ni busuk, lauk ni tak sedap. Kalau tak sedap, duk diam-diam. Kita ambil satu suap basi, duk diam-diam. Ni dah bila suap makan, lihat siapa masak ni? Awak. Aku tanya siapa masak, bukan awak. Orang tanya siapa masak, hang jawab awak. Hang tak lepas SPM kan? Berapa ramai yang periksa SPM fail ni tuan-tuan? Mat, hang kat mana? On the way. Mana ada jawapan on the way? Hang kat mana? Aku kat simpang 3 ni, Gelugok ni. Jawab je lagu tu. Hang kat mana, Mat? On the way. On the way tu, hang tengah pakai underwear pun hang on the way tu. Kadang-kadang bahasa tu tak kena, tuan. Orang tanya, hang kat mana? Jawablah. Aku dekat depan rumah dah, aku dah keluar dah, aku nak kena ni pakat dah keluar dah. Cakap elok. Ni bila suami tanya, Leha, siapa masak? Awak. Dak, kita ada kawan nama Awak kan? Cakap, Kak Leha bagi. Siapa masak? Kak Leha bagi. Awak, baru betul. Tak ada apa. Taklah balik. Ni bila tanya, ni siapa bagi ni? Kak Leha. Bagi tahu dia, bodoh. Astaghfirullahalazim. Kenal isteri tu lurus benda, Kak Abang Mat kata bodoh. Sudah tak. Taubat lahum dia tak bagi dah bila-bila. Diam sudahlah. Awak abang, masin sikit boleh? Ya, tambah ni, tambah ayak sikit. Bukannya susah. Jangan duk kutuk makanan. Jiran kita bagi kita kari udang. Punya duk kacau, mana dia udang ni? Sekong aja. Loh, sekong bang weh, kedekut lah. Tak usah kedekut, dalam peti air pun ada udang. Hang tambahlah udang hang. Hang tak payah nak tomeh, tak payah nak parut nyok, tak payah nak perah santan lagi. Hang perangat balik, campak udang 4-5 ekor, selesai masalah. Jangan hina makanan. Dan yang terakhir kata Nabi, fala bil qalil taqna'u wala bil katsir tashba'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata dia, engkau tiada berpada dengan yang sedikit dan tiada kenyang dengan yang banyak. Nabi sebut, engkau tidak berpada dengan yang sedikit dan tak pernah kenyang pada yang banyak. Wala bil katsir tashba'. Yang sikit engkau tak syukur, yang banyak engkau tak kenyang-kenyang. Lapar sentiasa sampailah masuk dalam kubur. Ubahlah perangai ni tuan-tuan. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Kita pergi kenuri rumah, lauk habis. Jangan kata apa. Dah tahu panggil ramai orang yang balauk sikit, bodoh betul. Tak usah kata. Kalau lauk dia ada, kita makan. Kalau lauk tak ada, kita makan nasi saja. Apa masalah? Lah, nasi saja ke? Tak makan lauk ke? Tak apa, saya diet. Padahal tak ada lauk. Lah, lauk saja kan, nasi tak ambil? Nasi habis lah, tinggal lauk saja. Tak cacing ke? Tak apa. Nasi pun habis, lauk pun habis. Apa yang tinggal? Telur saja. Pecah telur. Tak makan nasi din. Saya ni dah 4 kali dah rumah makan telur sudah. Telur pun tak ada Ustaz. Air sirap saja. Air minum sajalah. Allah, penuh lah ni main nak ra'i tuan rumah je ni. Padahal tak ada apa dah. Ra'i dia benar. Ayam sirap pun habis Ustaz. Nak makan apa? Puasa. Mat, tak makan mat. Allah, ni puasa. Puasa apa hari raya ni? Astagfirullahaladzim tuan. Nampak benar nipunya. Tuan-tuan yang saya muliakan. Begitulah tuan-tuan dalam pelajaran hadis kudusi kita ni. Nabi SAW dia nak latih kita. Allah Ta'ala ni nak latih kita. Jom jadi orang yang redha dengan apa yang Allah bagi. Dan kalau Allah tak bagi pun kita redha. Ingat kata-kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Aku kalau aku berdoa, aku minta Allah bagi, aku bersyukur. Sebab permintaan aku Allah bagi. Tapi kalau aku berdoa, kalau aku minta, Allah tak bagi, lagi aku bersyukur. Sebab itu adalah kehendak Allah. Yang Allah punya kehendak lagi bagus daripada aku punya kehendak. Kalau kita boleh faham betul-betul kata Sayyidina Ali, besarnya jiwa kita. Kita takkan sedih kalau hilang. Kita takkan sedih kalau kita tak dapat sesuatu. Kita akan tenang sebab kita yakin Allah nak ganti benda lain yang lebih baik daripada apa yang kita tak dapat. Baik, tandakan di situ, insya-Allah kita sambung lagi pelajaran kita pada kuliah yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.